الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Iman, sahabat saya Al-Fadhil Haji Fazil, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa surau kita, dan yang saya raikan malam ini tuan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi ruang dan kesempatan pada malam ini tuan-puan untuk kita bertemu, berkenal-kenalan, menyambung silaturahim. Kerana kata para ulama, antara tujuan, salah satu daripada tujuan majlis ilmu ini, dia boleh menyambung silaturahim di kalangan kita. Dan silaturahim itu merupakan satu yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita, sehingga hukum dia afdal, bukan saja sunat biasa tetapi afdal. Sesiapa yang menyambung silah, menghubungkan persaudaraan sesama kita, maka dia hukumnya afdal, dapat pahala bonus ataupun ekstra. Walaupun dia ada beberapa tingkat-tingkat dia, beberapa level-level dia, yang paling afdalnya ialah orang yang ada hubungan darah dengan kita. Itu paling afdal, paling tinggi markah, paling tinggi dia punya bayaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tuan-puan, bulanan kita tak mampu nak mingguan, bulanan, tahunan, tak mampu bulanan, tahunan, hubungkan silah sesama keluarga kita dan kawan-kawan kita. Baik, insyaAllah tuan-puan, kali pertama kita bertemu malam ini. Nama tuan-puan dah tahu, jadi saya pun ada yang biasa nampak, walaupun pakai mask tu, saya buang mask tu, nanti tuan-puan tak kenal. Saya tengok tuan-puan tak apalah. Jadi insyaAllah kita sharing simple saja malam ini, berkaitan dengan satu topik yang sangat besar fadilat. Di dalam sistem syariat kita tuan-puan, dia ada dua amalan yang akan diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama dinamakan ialah amalan zahir, amalan yang dilakukan dengan anggota zahir. Dan amalan yang kedua dinamakan amalan batin, amalan hati, yang kita lakukan dengan hati kita. Dua amalan ini, sistem pemarkahan ataupun pahala tidak sama. Yang paling besar dua ini tuan-puan, dia ada satu amalan yang paling besar pahala dia, iaitu dipanggil amalan batin, amalan hati. Banyak amalan hati tuan-puan, amalan hati ini banyak yang kita praktik kalau ada modal ilmu dia. Tetapi di kalangan banyak-banyak amalan hati itu, dia ada satu tonggak yang sangat besar pahala berbanding dengan amalan hati yang lain dan juga amalan zahir yang lain. Iaitu apa dia tuan-puan? Iaitu dipanggil sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan. Dia panggil iman kita dengan Tuhan. Jadi iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-puan, dia dibayar terus menerus tanpa ada tanpa berhenti walaupun satu saat. Kenapa? Kerana iman seseorang itu dia terus menerus sampai dia mati.
Bermula balik sahaja dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, sampailah teras yang keenam, dia percaya sampai dia mati di dalam hati dia. Sebab itulah dibayar pahala iman kita kepada Allah Ta'ala itu berterusan dan pahala yang besar. Inilah yang disebut oleh Nabi, antara pahala manusia yang paling besar ialah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar ini yang besar pula, kata Nabi, bukan amalan zahir dan bukan amalan batin yang lain, tetapi amalan batin, iaitu iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada Allah. Ma faddala Abi Bakrin la bi kathrati salah wa la bi kathrati siyam. Nabi menyatakan tingginya amalan Abu Bakar ini bukan kerana banyaknya Abu Bakar mendirikan salat, walaupun Bakar ini hebat salat malamnya, tetapi bukan itu yang besar pahala di sisi Abu Bakar, yang diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, ialah apa yang dipegang dalam hati Abu Bakar itulah yang merupakan ganjaran yang besar yang diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batu iman Abu Bakar tuan-puan tidak ada tandingan dengan sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi nak dibandingkan dengan orang biasa seperti kita. Baik, satu tuan-puan, ini amalan yang besar. Yang kita ada relate dengan kita ialah yang kedua, amalan zahir. Amalan batin ni dia banyak. Iman amalan batin, sabar amalan batin, qanaah amalan batin. Kasih kepada Allah Ta'ala juga amalan batin yang disenaraikan dalam modul kitab tasawuf. Tetapi di kalangan banyak amalan batin ini ialah iman kepada Allah, itu yang paling besar. Yang keduanya amalan zahir tuan-puan, amalan yang boleh dilihat oleh orang lain, amalan yang kita lakukan dengan anggota zahir kita. Sedekah amalan zahir, baca Quran amalan zahir, ziarah amalan zahir, membantu orang amalan zahir, belajar tuan-puan, berada dalam majlis ilmu amalan zahir, mendirikan salat sunat amalan zahir. Di kalangan amalan zahir yang banyak itu, satu tonggak amalan zahir yang paling besar pahalanya, tidak ada tandingan dengan amalan zahir yang lain, iaitu salat wajib. Yang kedua barulah dia turun salat sunat. Salat wajib 5 waktu adalah amalan zahir yang menjadi tunggak dan teras kepada seluruh amalan zahir yang lain. Baik, itulah tuan-puan kesimpulan malam ni kita nak bincang. Oleh kerana bayaran pahala dia besar, pahala yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita besar, maka kita nak bincang cara ataupun proses untuk kita tingkatkan kualiti amalan solat kita. Kita bukan kira solat, tetapi kita mesti pantau ataupun kita mesti ambil kira dari segi kualiti amalan solat kita. Kenapa? Kerana dia ada bayaran pahala yang besar. Besar tak besarnya tuan-puan, sehingga dia diambil kira, dia menjadi prasyarat kepada perkiraan amalan lain. Ma awwalu ma yuhasabullahu fi yaumil qiyamah as-salah. Amalan yang pertama yang diambil kira di padang mahsyar kelak, sebelum Allah kira, Allah hitung amalan lain, Allah akan cek dulu panduan ataupun amalan solat kita. Kalau solat kita diterima oleh Allah Ta'ala, barulah dia akan cek amalan lain, barulah dia akan cek sedekah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, ziarah kita dan sebagainya. Dia menjadi prasyarat kepada perkiraan dan perhitungan kepada amalan lain. Sebab itulah kita tuan-puan, kita nak supaya setiap aktiviti ataupun amalan solat kita pastikan ada kualiti dan ada anjakan dari semasa ke semasa. Kenapa? Kerana inilah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi pembayaran pahala. Baik, nak kualiti tuan-puan,
Orang biasa sebut khusyuk. Ini popular tuan-puan. Orang kata macam mana cara untuk khusyuk solat, cara nak tadabbur solat, cara nak rasa khudu', rendah diri ketika solat. Dalam bahasa simpelnya tuan-puan, cara untuk kita ada perasaan ketika solat. Itu orang bincang tuan-puan. Kenapa? Sebab dia kata saya dah 50 tahun solat tapi masih lagi solat dalam keadaan tidak ada perasaan. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada perasaan sedikit pun. Tidak ada perasaan seolah-olah aku ini berada di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada perasaan seolah-olah aku ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada rasa sedap, tidak ada rasa kemanisan dan kenikmatan ketika kita interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara isu-isu yang dibincangkan di kalangan kita. Sebenarnya tuan-puan, untuk kita mendapat solat yang kualiti, yang ada perasaan, dia ada proses yang panjang. Kita kena tengok kepada proses dia. Kita kena tengok kepada proses, jangan kita melihat kepada result sahaja. Jangan kita tengok kenapa solat aku ini tidak ada rasa kaku, rasa seolah-olah solat ini sepertilah sama sahaja. Orang panggil apa? Seolah-olah patun. Berdiri di hadapan Allah ini seolah-olah mayat yang bergerak. Tidak ada hubungan perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak melalui proses tuan-puan. Kalaulah pekerjaan kita tuan-puan, orang nak berjaya di dunia pun bukan senang untuk dia berjaya tanpa dilalui proses yang panjang. Begitu juga kita nak benda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada proses yang telah dimodulkan oleh para ulama kita. Sebab itulah kita kena melihat ikon-ikon. Kita kena jadikan para ulama kita sebagai ikon kita, kerana mereka telah berjaya. Solat mereka adalah solat yang dinamakan Mi'raj. Setiap hari mereka Mi'raj, bertemu dengan Allah Ta'ala, hati mereka, walaupun jasad mereka berada di hadapan kita, jasad mereka berada di surau kita, tetapi hati mereka bukan berada di surau. Hati mereka Mi'raj, berhubung, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang solatnya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tidak kita. Kita jasad berada di surau, hati berada di lain juga. Lain juga kita pun. Allahu Akbar, merata pergi hati kita. Merata pergi. Allahu Akbar, hati kita akan duduk di rumah, hati kita duduk di kampung, hati kita akan travel 20 tahun yang lampau. Ingat momen-momen 20 tahun dulu. Bila? Ketika dalam solat. Kenapa? Kerana itulah kualiti solat kita. Baik, kesimpulan tuan-puan saya nak sebut, dia lebih kurang modul ada 6 ke 7 langkah ataupun proses untuk kita mencapai sembahyang yang betul-betul kualiti. Tapi kita, orang panggil apa, kita tahu proses, kemudian kita follow mengikut kadar kemampuan kita. Kerana apa tuan-puan? Kerana perasaan ini bukan urusan kita. Itu pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mana kita melakukan proses yang telah ditadwin, yang telah dimodulkan oleh para ulama. Itu anugerah. Allah campakkan dalam hati kita ada perasaan ketika mana takbir Allahu Akbar, tenggelam seluruh segala benda lain, kita lupa. Kenapa? Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita lalui proses-proses yang telah ditetapkan. Proses yang pertama saya nak sebut lebih kurang, kita ada masa tak lama tuan-puan, lebih kurang 3 ke 4 sahaja. Proses yang pertama tuan-puan, dia ada 7 ke 8 ataupun ada setengah kitab disebut 6. Kita nak sebut lebih kurang 3 ke 4 sahaja. Yang pertama tuan-puan, proses dia kita akan checklist tuan-puan. Inilah panduan untuk checklist di mana kita berada. Kita mula dengan zero. Proses ini tuan-puan dia bermula dengan zero sehinggalah mi'raj ataupun sehinggalah naik kepada kualiti solat orang yang berjaya.
Yang Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun dalam surah Mu'min. Sesungguhnya berjaya alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang salatnya mendapat title khasyuk. Khasyuk ni tuan-puan, ada khasyuk zahir, ada khasyuk batin, ada khasyuk hati. Jadi dia kena mula dulu dengan khasyuk zahir, barulah khasyuk hati. Yang pertama tuan-puan, proses yang paling asas, iaitu dia kena tingkatkan kesempurnaan. Proses pertama dia kena lalui, kena tingkatkan kesempurnaan tentang tahap pengenalan diri dia terhadap Tuhan. Ini asas tuan-puan. Sebab apa? Kalau ini problem, dia tidak akan ada perasaan dengan Tuhan. Takbir Allahu Akbar, dia tak tahu siapa dia Tuhan, dia bernama Allah Ta'ala. Walaupun dia takbir Allahu Akbar, Tuhan itu besar, dia tidak akan menyerap dan hati dia tidak akan datang perasaan apa yang dimaksudkan dengan besar, tidak akan datang perasaan keagungan Allah Ta'ala, tidak akan datang rasa tenggelam seluruh makhluk Allah. Yang timbul dan hati dia adalah perasaan agungnya, hebatnya Tuhan yang bernama Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana langkah pertama dia ada info, dia ada maklumat yang lengkap, yang walaupun tak sempurna, tetapi dia ada maklumat tentang ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Ini langkah pertama untuk datang perasaan ketika solat. Mesti dia kena settlekan ciri ataupun level standard pengenalan terhadap ketuhanan. Nak kenal macam mana tuan-puan? Kena melalui info. Bukan kenal lihat dengan mata kita diri Tuhan, bukan kenal dengan dengar diri Tuhan, tidak. Lihat dan dengar itu apabila kita bertukar alam. Inilah pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-puan. Salah satu daripada akidah dia, banyak pegangan. Antara teras-teras dia, salah satu teras di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu manusia yang berada di dalam syurga, mereka dibenarkan melihat diri Allah, mendengar diri Allah, melihat ciri Allah dan mendengar ciri Allah. Sekarang tuan-puan jangan kata dengar, lihat pun tak boleh. Allah Ta'ala tak izinkan untuk melihat diri dia sekarang di alam sekarang, melainkan makhluk seorang sahaja yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala melihat diri dia dan melihat ciri yang ada pada diri dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat bukan dalam mimpi, tetapi Nabi melihat secara live jasad dia dan roh dia, bukan dalam mimpi. Nabi melihat secara langsung menggunakan mata Nabi, bukan melihat di dalam mimpi. Melainkan Nabi kita tuan seluruh makhluk tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala melihat diri dia pada channel syahadah, pada alam syahadah, alam dunia. Itu antara dia panggil trust di dalam sistem kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ataupun penghuni syurga dibenarkan untuk melihat diri Tuhan dan ciri yang ada pada diri dia. Bukan diri saja kita lihat tuan-puan, kita akan nampak ciri yang ada di diri Tuhan, tetapi melihat dalam keadaan laisa kamitslihi syai', ataupun yang Allah nyatakan dalam surah Qul huwallahu ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan melihat dalam bentuk yang tidak sama dengan unsur makhluk. Sebab tu kita tidak boleh cerita. Nabi turun ke dunia, Nabi tidak boleh menceritakan diri Tuhan. Nabi tidak boleh menceritakan ciri yang Nabi melihat, ciri Tuhan. Tak boleh. Kenapa? Kerana tidak ada satu unsur yang sama dengan Tuhan. Itu dia panggil laisa kamitslihi syai'. Baik, settle tuan-puan. Maknanya kesimpulan tuan-puan, kita tuan-puan hanya mencari untuk lengkapkan ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Carilah info basic
ataupun info yang ekstra tentang ketuhanan, iaitu melalui ciri ketuhanan. Kerana metodologi ahli sunnah tuan-puan dia beza dengan firqah lain. Dia beza dengan Syiah, dia beza dengan Wahabi, dia beza dengan Jabariyah, dia beza dengan Qadariyah, dia beza dengan Murji'ah, dia beza. Apa beza dia tuan-puan? Metodologi kita mengenal Tuhan melalui ciri, itu saja. Carilah ciri, settle. Yang kedua tuan-puan, apabila kita dah ada ciri-ciri, info-info berkaitan dengan Tuhan, kita dah kenal melalui info, kita dah kenal melalui maklumat tentang ketuhanan, dan kita faham, kita nampak dalam hati kita, dan kita percaya apa yang kita faham. Itulah dia iman. Yang kedua tuan-puan, proses yang kedua untuk nak tingkatkan kualiti solat kita, supaya solat kita dia tidak merata pergi. Solat kita ini sedap, lazat. Sekarang ni kita mungkin ada di kalangan kita hebat solat dia tuan-puan, dia rasa sedap. Kita tak boleh cerita sedap tuan-puan. Kalau tuan-puan kata aku ni kalau solat lepas solat isyak lah, sedap sungguh. Kita tak boleh nak tanya dia sedap, sebab dia yang tahu. Kita tak pernah merasai sedapnya solat. Macam saya cerita kat tuan-puan, sedapnya makan durian musangkin. Tuan-puan tak pernah makan, contoh saja. Tuan-puan ni pernah makan lah, contoh. Saya hanya cerita sedaplah makan musangkin, sedaplah makan di pak belah, sedap. Tetapi kita tak pernah rasa sedap, kita tidak akan merasa. Just boleh cerita saja. Macam tuan-puan cerita kat saya ustaz kalau solat di Malinjau ni, dia lain macam. Saya solat rumah saya tak sedap macam saya solat di Malinjau, di surau ni. Kenapa saya pun tak tahu. Kena tengoklah sedap macam mana. Takut sedap sujud pasal kapek tu lain. Itu memang tak ambil kira. Ni sedap zauq perasaan dia ni. Kita sedap sebab kapek tenggelam. Sujud rumah kita ni tak ada kapek tinggi, melainkan rumah kita kapek dalam lagi. Itu lain lah. Itu dia sedap semaya rumah kita pula. Setengah orang tuan-puan, dia kata ustaz saya bangkit pukul 3 pagi ni. Saya kata Haji, kenapa Haji bangkit pukul 3 pagi, solat pukul 3 pagi, tak nak solat pukul 4? Dia kata pukul 4 kurang ustaz, pukul 3 sedap lagi. Tu bahaya tu, kena tengok juga. Ini sedap ni saya cerita umum. Dia bahaya juga sedap ni, dia kena pandai tengok. Kadang-kadang sedap itu bukan sebenar. Itu sedap datang daripada nafsu kita. Kerana musuh dalam ni dia ada 2 unsur. Sebab tu dia banyak tuan-puan, banyak benda yang kita akan belajar lagi. Ini kita nak cerita secara umum saja. Dia ada 2 musuh dalaman dia kita. Satunya syaitan, yang kedua nafsu. Mesti kenal. Kalau tak kenal 2 musuh ni tuan-tuan, pahala burn. Pahala kita akan burn, sebab musuh dalaman kita dia akan berusaha sama ada untuk kita tinggalkan perkara kebaikan ataupun kita buat perkara kebaikan tapi dia tidak ada pahala. Dia akan berusaha macam mana sekalipun dengan seliciknya strategi dia supaya kita buat solat tidak ada pahala. Nafsu dan juga syaitan, itu musuh dalaman kita. Baik, saya tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Yang kedua ini kita mesti tingkatkan kesempurnaan peraturan zahir. Ini asas tuan-tuan. Kita nak cerita semua benda asas. Kita kena improve kita punya peraturan ataupun tata cara, tata kelola solat zahir. Solat ni tuan-tuan, dia ada 2 peraturan sebenar. Peraturan yang pertama yang mesti kita beres, mesti kita tingkatkan. Kalau dia dah beres, dia tingkatkan. Itu nak tahu kualiti kita. Tingkatkan ke peraturan zahir. Dan dia ada peraturan batin yang ketiga. Ini yang ketiga kita sebut. Kita nak sebut 4 saja malam ni. Apa dia tuan-tuan peraturan zahir? Ini mesti kita cakna. Mesti kita ambil berat. Kalau tidak, target kita tak akan capai. Rugi tuan-tuan. Kerana solat ini Allah beri kepada kita sebagai modal untuk kita create pahala berbanding dengan umat lain. Sebab itu kita tak boleh iri hati kepada umat lain. Nabi dah jawab. Ada orang mengatakan, dia kata untunglah umat sebelum daripada ini Allah Ta'ala bela dia, Allah Ta'ala hidupkan dia
ratusan tahun. Ada yang ribuan tahun dia boleh hidup. Bermakna tuan-puan, dia boleh create pahala, dia boleh jana pahala ribuan tahun. Maknanya dia ada aset yang lumayan, yang besar untuk dia survive di hari akhirat kelak. Karena tuan-puan, orang yang berjaya, dia akan melihat, dia akan pandang kepada kehidupan yang sebenar, yang tidak akan berakhir, iaitu kehidupan akhirat. Kita ada 2 channel lagi tuan-puan, untuk kita checkpoint, untuk kita sampai di depan darul akhirah. Dar ini kampung. Kampung halaman sebenar kita ialah darul akhirah. Kampung akhirat itu adalah kampung sebenar kita. Checkpoint yang seterusnya, kita akan berada di alam barzakh, kita akan berada di alam mahsyar, dan checkpoint yang ketiga kita ringkaskan tanpa menyebut titian sirat, iaitu ke syurga atau neraka. Dan yang paling kita gusar tuan-puan, kita bimbangnya, yang kita nak ada aset yang hebat ini, kerana kita akan kekal selama. Ini janji Allah. Janji Allah Ta'ala tuan-puan, dia akan cipta roh kita. Kita ni roh, dalam kita ni ada roh, bukan luar. Yang luar ini akan burn, binasa. Yang kita takut sangat kenapa kita nak create pahala ni tuan-puan, sebab dalaman kita yang nama roh itu Allah Ta'ala akan cipta selama-lama, dia tidak akan matikan. Tuan-puan belajar kita akidah, dia ada 8 jenis, 8 makhluk Allah cipta, Allah kekal, tidak akan hancur. Salah satu daripada 8 ni tuan-puan, Allah sengaja dia tak nak hancur sampai bila-bila. Khalidina fiha abada. Dalam hadis Nabi ulang sampai 3 kali. Khalidina fiha abadan abadan abadan. Dan riwayat lain Nabi sebut dalam bentuk ibarat yang lain, khalidina fiha abadan abadan. Dalam riwayat lain dalam bentuk yang mukhallidan. Kenapa? Kerana nak takkid, nak menegaskan Allah cipta 8 benda ini dan Allah kekal, dia tak akan hancur sampai bila-bila. Itu mana khalidi, kekal, abada, selama, abada, selama, abada, selama-lamanya. Ini takkid, penegasan Nabi bahawa memang Allah cipta tak akan hancur. Salah satu daripada 8 benda tuan-puan, apa dia? Roh. Yang kedua syurga, yang ketiga neraka, yang keempat bidadari. Dan 4 lagi tu tengoklah dalam kitab Usuluddin. Roh kita ni tuan-puan, sama ada kita duduk syurga atau neraka, dia kekal selama-lamanya. Sebab itulah apabila umat Nabi Muhammad tanya ataupun argue, kita hidup area 60 tahun sampai 100 tahun. DNA kita tuan-puan orang Melayu paling tinggi pun sekarang, dulu 100 lebih. Sekarang ni tak ada lah, dia makin pendek. Hilang keberkatan. 70 tu hebat dah, 80 tu hebat dah, 40 pun tak larat dah. Allah tarik keberkatan jasad kita. Maknanya tuan-puan, dia boleh pergi sampai 100 lebih saja. 200 tak ada. Orang dulu ratusan. Maka apa yang Nabi jawab? Nabi jawab, Allah Ta'ala berikan kepada kamu satu, dia ialah solat. Walaupun kamu hidup 60 tahun, tetapi solat kamu ini Allah bayar luar biasa dia punya income dia, berbanding dengan umat Nabi sebelum daripada ini. Kenapa tuan-puan? Kerana umat Nabi sebelum daripada ini tidak ada sembahyang jemaah yang dibayar oleh Allah Ta'ala 27 kali ganda. Tidak ada pada umat lain. Tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada pada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sembahyang jemaah mereka. Kita ada, lagi pula ada 27 kali bayar. Tetapi kena ikut prasyarat dan terma dan syarat untuk dapat bayaran 27. Dan kita pula ada apa dia tuan-puan? Ramadan. Ada pula malam apa? Ramadan. Tuan-puan, syahrul Ramadan unzila, diturunkan padanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada pada umat sebelum daripada ini Lailatul Qadar. Inilah keadilan Allah Ta'ala. Dia hidupkan kita sekejap, tetapi dia bayarnya luar biasa. Cuma sebab itulah kenapa kita nak jaga, nak cakna, nak fokus kepada solat, kerana kita nak create pahala yang berganda. Baik, kesimpulan tuan-puan, terus kita nak ringkaskan. Satunya ialah peraturan zahir ada 3,
Kita sebut proses yang kedua tuan-puan, kita kena tingkatkan ataupun kena sempurnakan peraturan zahir dalam solat. Peraturan zahir dalam solat tuan-puan ada 3 asas dia. 3 ini asas sahaja. Pertamanya apa dia tuan-puan? Pertamanya dia panggil solat tuan-puan ini yang kita kena jaga ialah peraturan sah sebelum solat. Sebelum takbir Allahu Akbar, dia ada peraturan sah sebelum takbir. Lebih kurang 9 ke 7 mesti kita kena cakna. Peraturan sah maksud apa? Maksud syarat ataupun terma yang mesti dibereskan, barulah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum solat mesti kita jaga etika sebelum solat. Yang kedua tuan-puan, peraturan yang kedua dia panggil syarat sah dalam solat. Dalam solat tuan-puan kita kena jaga lagi. Mula takbir Allahu Akbar sebelum Assalamualaikum warahmatullah. Dalam 4 rakaat itu kita mesti waspada, berhati-hati, jaga setiap pelaksanaan kita mesti jaga syarat sah. Apa maksud syarat sah dalam solat? Merujuk kepada terma dan syarat setiap rukun 13. Sangat rugi tuan-puan kalau kita tak fokus satu persatu, kerana ada income satu persatu. Allah bayar kita tuan-puan. Kalau buka kitab fiqh bagaimana cara Allah bayar pahala. Ini kita kena ambil kira sebagai motivasi kita. Supaya kita buat itu, kita excited untuk buat yang terbaik. Kenapa? Kerana kita ada motivasi dari segi cara Allah bayar. Ini direkodkan oleh ulama fiqh. Allah bayar pengiraan pahala tuan-puan berdasarkan kepada rukun perbuatan di dalam solat. 13 rukun tuan-puan, setiap rukun Allah bayar kepada kita, bahagi kepada kita, setiap rukun itu ada pahala. Begitu juga pahala Jumaat 27. Setiap rukun perbuatan Allah bayar 27 kalau tidak ada sebaran kesalahan. Sebab itulah setiap rukun 13 dia ada syarat. Nanti kita akan belajar tuan-puan dalam kitab fiqh, satu persatu dia ada cara untuk kita praktik. Saya ambil satu contoh saja tuan-puan. Dia nak ringkaskan masa, saya ambil satu contoh saja. Dalam 3 peraturan asas ini, peraturan syarat sah sebelum solat, syarat sah dalam solat, dan yang ketiga ialah perkara yang membatalkan solat. Kita kena jaga 3 benda. Kalau dalam solat 2 benda sahaja. Apa yang kita praktik menepati dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh fuqaha, dan satu lagi kita jaga setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, pastikan jangan kita melanggar perkara yang boleh burn solat, boleh batal solat. Saya ambil satu contoh tuan-puan. Bagaimana cara Allah Ta'ala bayar kepada kita mengikut ranking dan standard pahala. Rukun dalam 13 tuan-puan, ada 13 rukun. Saya ambil satu contoh. Rukun pertama ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini tuan-puan satu rukun yang wajib, yang pahalanya bukan dibayar pahala sunat, tapi dibayar pahala wajib. Ada 3 pahala di dalam rukun yang pertama. Apa dia rukun pertama tuan-puan? Bagi contoh pertama, takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Takbiratul ihram, nama diri dia ialah 8 huruf. Allahu Akbar itu diri yang bernama takbiratul ihram. Dia ada 3 standard pahala. Kita boleh pilih untuk dapat pahala wajib, pahala asas, ataupun pahala sunat, ataupun ranking ketiga dia panggil pahala afdal. Di dalam satu perbuatan tuan-puan, dia ada 1, dia ada 3. Maksud satu benda kita buat, tetapi dia dapat 3 bayaran pahala. Sebab kita combine perkataan dan perbuatan, kita combine yang wajib dan yang sunat. Kenapa tuan-puan? Kerana ada di dalam itu wajib, iaitu sebutan Allahu Akbar wajib. Dan kita tuan-puan akan belajar di kitab fiqh bagaimana cara untuk menyebut sehingga sehingga sah. Cuma saya nak sebut level kedua. Pertama wajib, level keduanya ialah sunat, level ketiganya ialah afdal. Apa sunat tuan-puan? Kalau tuan-puan perhati, sunat yang kita panggil aksesori dalam solat ataupun kita panggil hay'ah, iaitu mengangkat tangan. Dan mazhab Syafi'i tuan-puan dapat pahala sunat hay'ah ketika mengucap lafaz takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Dan mengangkat tangan inilah saya nak sebut kepada tuan-puan yang Allah bayar kepada kita 2 ranking pahala. Kita kadang-kadang tak cakna tuan-puan, main angkat saja.
Sebab tu kalau kita ada modal, kita ada info, kita ada panduan, insya-Allah kita akan alert. Setiap perbuatan kita akan alert. Aku target, aku nak capai ranking ketiga, ranking afdal. Akad tangan tuan-puan ada dua standard. Pertama, standard sunat. Macam mana sunat tuan-puan? Ini mazhab kita. Mazhab Maliki lain, Hanafi lain. Mazhab kita tuan-puan, asalkan tuan-puan akad dalam apa jua bentuk dapat pahala sunat. Tapi tak full. Bukan afdal tapi sunat. Tuan-puan akad separuh boleh, 1/2 boleh, terlebih pun boleh, ataupun letak di telinga pun boleh. Macam-macam versi. Tuan-puan buat acara bebas, dia tak ada skema pun. Kita ni cuba tengok kiri kanan tuan-puan, dia ada yang buat separuh, ada yang terlebih, ada yang letak di telinga terus. Yang mana sebenarnya? Baik, kita berhenti sekejap tuan-puan. Solat azan, kita akan sambung 10 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah tuan-tuan, sekali lagi kita sambung.
Baik, kembali balik kepada standard ataupun ranking 3 pahala yang dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 1 perbuatan wajib kita. Dalam solat ada 13 perbuatan wajib. Satu yang kita bagi contoh tadi ialah rukun yang pertama ataupun contoh yang pertama, iaitu rukun yang bernama membaca takbiratul ihram. Pertamanya serta contoh wajib. Yang kedua tuan-puan, akan ada pahala ganjaran sunat. Sunat yang pertamanya ialah standard sunat, bukan afdal, bukan paling afdal. Sunat ni ada 2 ranking, satu afdal, yang kedua ialah paling afdal. Ranking pertama sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini tuan-puan, sunat angkat tangan ketika berlafaz, ketika membaca takbir yang bernama takbiratul ihram. Itu nama dia. Apa dia? Sunat mengangkat tangan. Untuk mendapat pahala sunat, angkatlah dalam jua bentuk, asalkan angkat, dapat pahala sunat. Angkat separuh dapat pahala sunat, pertengahan dapat pahala sunat, terlebih dapat pahala sunat, letak di telinga pun dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat tapi tak dapat pahala afdal. Kena tahu tuan-puan, mana standard afdal untuk kita kejar, untuk kita dapat target. Dan dia berbeza mazhab tuan-puan, sebab tu clear. Kita ID kita, identiti kita mazhab Syafi'i, kita kena tahu afdal di sisi Syafi'i. Kalau Maliki, dia ada afdal di sisi Maliki. Kalau Hanafi, dia ada afdal di sisi Hanafi. Kita tak nak sebut Hanafi dan Maliki, kita nak sebut di sisi kita. Walaupun dia ada kaitan rapat 3 mazhab ni. Di sisi kita tuan-puan, boleh lihat dalam kitab mana-mana, kitab Jawi pun ada. Kita arak I'anatul Talibi yang komplit, Baijuri Ibn Qasim, Syarqawi. Ini antara kitab-kitab yang asas tuan-puan. Kita kena kembalikan balik, perkasakan balik, martabatkan balik modul-modul yang menjadi popular di kalangan umat Islam. Kena perkasakan balik modul-modul ini supaya hampir dengan kita, supaya kita tahu mana standard afdal, mana standard yang sunnah. Afdalnya tuan-puan, kita angkat dia ada 2, kita nak 2 pahala afdal. Pahala yang pertama, cara atau dia panggil tata cara mengangkat tangan. Satu. Yang kita nak ambil terus dengan pahala afdal yang kedua ialah cara mengucapkan lafaz, matching. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ada 2 di sini. Ini detail. Dua-dua ini kita nak combinekan. Dua-dua afdal. Cara mengangkat tangan, level mana untuk dapat pahala afdal? Ketika kita sebut Allahu Akbar. Dan satu lagi pahala afdal tuan-puan, kita nak rangkumkan kedua-dua, kita nak tapau dua-dua pahala afdal. Apalah, macam mana nak matching sebutan huruf alif sampai ra ketika kita mengangkat. Kan tuan-puan perasan tak kita Allahu Akbar, ada setengah tu dia Allah dulu angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi macam-macam style kita tersendiri. Kita ada style kita sendiri. Ni kita nak tengok skema. Cara dia sebenarnya tuan-puan, kita tengok tata cara angkat dulu. Ini bukan perempuan. Kejap lagi saya sebut perempuan. Dia beza perempuan. Kalau perempuan buat macam kita, makruh, tak dapat pahala afdal. Ini lelaki. Dia tak boleh follow perempuan. Kalau lelaki follow perempuan, makruh. Kalau perempuan follow kita juga makruh. Tak dapat pahala. Apa makna makruh? Tak ada pahala. Lelaki ni tuan-puan, dia dalam mazhab Syafi'i ni, dia tak perlu sentuh ke telinga. Itu mazhab Hanafi. Tuan-puan perasan tak, kalau sentuh di telinga itu betul, tetapi itu afdal mazhab Hanafi, bukan afdal mazhab Syafi'i. Walaupun setengah kita belajar di sekolah, ustaz kita ajar, tetapi dia tak sebut saja itu afdal di sisi Hanafi. Di sisi kita tuan-puan tak perlu kita letak di telinga, itu afdal Hanafi. Kita hanya mazhab kita tuan-puan, dia combine 2 hadis yang antara Hanafi dengan Maliki. Maliki macam ni, ini sama, ini Maliki. Sebab tu tuan-puan biasa tengok Allahu Akbar, itu Maliki, afdal. Tuan-puan biasa tengok Allahu Akbar, itu afdal Hanafi. Tetapi kita dia combine 2 riwayat ini. Macam mana kita tuan-puan? Kita ini hanya sepadan, yang ni selarah dengan atas, cupi telinga atas. Dan bawah ni tuan-puan, dia selarah dengan cupi telinga bawah. Ni ibu tari kita selarah dengan ni, jangan kena, itu Hanafi. Ini selarah dengan ni.
Dan atas ini sama, matching dengan cupi telinga atas. Maknanya tuan-puan, kena balik buat depan cermin lah. Kena balik praktis depan cermin. Allah, ini sama. Kena ukur lah. Balik ambil pembaris tuan-puan. Bawa pembaris, letak ukur. Sama dah. Atas ni pula tak sama. Dia kata pendeklah jari aku, tak sama. Tak apa tuan-puan. Dia yang tak biasa, maksudnya jari tangan dia ini bukan tak normal. Tak, orang panggil tak sama dengan uruf. Dia uruf tuan-puan memang sama. Kalau betul tangan kita normal tuan-puan, dia akan sama dengan cupi telinga kita, dan jari ini sama dengan bawah. Allahu Akbar. Itu afdal, dapat pahala afdal. Dapat pahala afdal. Apa makna afdal tuan-puan? Aktsaru sawaban, yang terlebih pahala. Maksudnya ada pahala ekstra, ada pahala bonus dalam akaun kita, walaupun Allah tak nampak lagi. InsyaAllah, yakin ada. Settle tuan-puan, satu contoh. Dan tuan-puan nak satu lagi, nak tapau, kita jenis excited kepada pahala. Orang panggil apa? Gila pahala. Tak apa. Macam kita gila duit lah, mata duitan. Tak apa. Sebab nak duit, tak mengemis dengan orang. Pahala begitu juga. Satu lagi tuan-puan, matching. Ini afdal. Bila nak sebut nak selaras dengan angka, bila nak berakhir ra, cara dia tuan-puan serentak. Yang afdal ni ialah serentak, mula alif, mula a, bar komplit. Macam mana contoh tuan-puan? Allahu Akbar. Bar kita letak di sini. Bar. Allahu Akbar. Ini payah nak buat kalau kita baru-baru nak berlatih tuan-puan. Macam kita baru nak belajar motor lah, payah juga. Kadang-kadang Allahu Akbar bar awal. Adakah salah? Tak salah, tapi tak dapat pahala afdal pada tempat yang pada matching. Ini tuan-puan antara contoh yang kita kena kejar. Kalau kita betul-betul nak jadikan solat itu modal untuk kerja pahala, dan pahala itu pastikan pahala yang berganda. Kita nak yang mana afdal, yang mana tidak afdal. Begitulah setiap rukun. Saya tak nak sebut kerana kita dah masa cukup. Rukuknya begitu, i'tidalnya begitu, sujudnya begitu. Dia ada yang asas, dia ada yang afdal, dia ada yang sunat. Tuan-puan, ini asas. Adapun pemakaian kita itu aksesori. Kita nak cerita yang asas dulu. Barulah aksesori kepada benda lain. Kepada apa dia? Kepada nak solat, afdalnya pakai serban. Dapat pahala pakai serban ketika kita solat. Tetapi itu aksesori. Jangan kita tinggalkan yang asas, kita ambil yang aksesori. Terlebih rugi kita. Kita tak cana kepada benda-benda afdal, benda sunat yang asas, tapi kita ambil aksesori. Kita pakai sugi, ya terbaik tuan-puan. Sebelum solat pakai sugi, pahala lebih. Cuma yang saya tak sempat sebut tuan-puan, saya nak sebut 4 tadi, iaitu yang ketiga saya tak sempat sebut apa dia. Peraturan yang ketiga nak improve solat kita, dia panggil peraturan batin. Peraturan batin ni tuan-puan kena tengok dalam modul tasawuf. Apa dia peraturan batin tuan-puan? Sebab itulah kalau perasaan tuan-puan ketika solat, tuan-puan tak ada perasaan. Kenapa? Kerana prosesnya kita tak lengkap. Kita dah ada proses pertama settle. Proses kedua apa dia tuan-puan? Proses keduanya ialah kita improve ataupun tingkatkan peraturan zahir yang kita sebut 3. Komplit kita jaga. Dan yang ketiganya ialah kita tak cakna kepada proses yang ketiga. Apa dia? Kita kena sempurnakan ataupun tingkatkan peraturan batin. Dalam kitab fiqh tuan-puan, dalam kitab I'anatul Talibin ataupun dalam kitab Jawi, dia sebut 8 proses. 8 peraturan batin. Bermula dengan ikhlas, bermula dengan khusyuk, bermula dengan ketiganya ialah di sinilah baru kita tahu ikhlas solat. Peraturan yang kedua nama dia khusyuk, kena belajar macam mana nak khusyuk. Yang ketiganya tuan-puan, tazallul. Tazallul ni apa dia? Kita rasa hina diri di hadapan Allah. Ini perasaan. Peraturan batin dia mula perasaan. Dan yang ketiga apa tuan-puan? Tafahum. Setiap bahasa communicate dengan Allah kita faham. Bukan faham secara word by word, tapi faham secara mafhum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita faham secara umum. Itu tafahum. Dan ada yang khuduk. Khuduk ni tuan-puan, rendah diri. Allahu Akbar, ada perasaan ketika kita takbir.
Mata nak datang perasaan itu tuan khudu', rendah diri ataupun tazallul, rasa hina diri, itu mesti kita kena fokus kepada peraturan batin. Ini baru 3 tuan-puan. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 lagi dan modul lain. InsyaAllah tuan-puan, mudah-mudahan tuan-puan diberi ataupun kita diberikan peluang dan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk melihat modul-modul lain ataupun untuk melihat proses-proses untuk capai sembahyang yang berkualiti. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih kepada sahabat kita Haji Fazil, dan terima kasih kepada JK kita Al-Fadil Ustaz, dan terima kasih kepada imam, dan terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat yang memberi ruang kepada kami, kepada saya, dan juga kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, dan paling penting tuan-tuan, kita diberikan keberkatan benda yang rahsia yang kita tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.